Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar tingkatan 3 sesi 2021. Saya Saudara Saadah. Saya akan mengajar kamu subjek Nahwu. Okey, tajuk pertama sekali dalam subjek Nahwu ini ialah Al-Kalimat. Al-Kalimat wa aqsamuha. Al-Kalimat ini ialah perkataan dan pembahagiannya. Kat sini dia nak perkenalkan dulu kalimat dan pembahagiannya. Maksudnya kalimat ni perkataan dalam bahasa Arab yang kita gunakan seharian, sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Okey, kalimat dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'al dan yang ketiga huruf. Okey, isim itu adalah kata nama. Kata nama sama ada nama orang, nama benda ataupun nama binatang. Contoh Muhammad, Zainab, kucing, almari, kipas, tingkap. Maksudnya apa-apa kata nama itu adalah isim. Okey, macam mana kamu nak kenal isim tanpa kamu melihat kamus? Yang pertama, alamat isim adalah tanwin. Bila kata ada tanwin pada perkataan tu, ia menunjukkan isim, sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Jadi, setiap perkataan yang ada tanwin, dia mesti isim. Yang tak ada pun perkataan tu tiba-tiba ada tanwin, dia fi'il, tak ada. Dia mesti ada tanwin, dia isim. Okey, alamat yang kedua alif lam. Alif dan lam. Maksudnya bila kata ada alif dan lam di awal perkataan, dia mesti isim. Okey, jadi alif dan lam tu dia mesti kena duduk sekali. Alif dan alif, lepas alif dan mesti lam. Tak boleh alif duduk depan, lam duduk tengah, ataupun alif duduk tengah, lam duduk belakang, tak boleh. Dia mesti alif dan lam tu duduk sekali. Contoh kat situ al-mukhayyamu. Nombor 3, ba'da hurufil jar. Selepas huruf jar dia mesti isim. Kat sini ada contoh huruf jar: min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka dengan li. 9 huruf ni dia huruf jar. Maksudnya perkataan yang selepas 9 huruf ni dia mesti isim. Okey, yang keempat idhafah. Idhafah ni disandarkan. Maksudnya satu perkataan disandarkan pada perkataan yang lain. Contoh kat sini mudirul madrasati. Mudirul madrasati ni asalnya dua perkataan yang tak ada kena-mengena, yang berbeza. Tiba-tiba diletak sebelah-sebelah jadi satu perkataan. Contoh mudiru tu pengetua, al-madrasatu sekolah. Jadi kata pengetua dan sekolah tak ada kena-mengena, tapi bila letak mudirul madrasati dia jadi pengetua sekolah, satu perkataan. Okey, dan alamat yang kelima at-taul marbutah. Ta marbutah ni ta bulat yang di akhir perkataan. Jadi kalau perkataan tu ada ta bulat di akhir perkataan, dia adalah isim. Okey, aqsamul kalimat yang kedua adalah fi'al. Fi'al ni ialah perbuatan. Perbuatan contoh makan, minum, tidur, berlari, berjalan. Hak tu semuanya perbuatan. Macam mana kamu nak kenal fi'al? Okey, kat sini didatangkan 5 alamat untuk kamu kenal fi'al. Yang pertama, ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il ini ialah ta yang terbuka di akhir perkataan. Sama ada ta itu baris depan, baris dhammah, ataupun baris bawah, baris kasrah, ataupun baris atas, baris fathah. Maksudnya, mana-mana kebiasaannya, mana-mana perkataan yang ada ta terbuka di akhir perkataan, dia mesti fi'il. Okey, yang kedua, ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis sakinah ni ta yang menunjukkan kata fi'il itu untuk perempuan. Jadi kalau fi'il tu ada huruf ta di akhir perkataan dan ta tu berbaris sukun, jadi perkataan itu adalah fi'il. Okey, yang ketiga, ba'da qad, selepas huruf qad. Okey, maksudnya kat sini selepas huruf qad mesti fi'il. Contoh qad faza. Selepas huruf qad mesti fi'il, tak adanya isim. Okey, nombor 4, ya ul mukhatabah. Ya ul mukhatabah ni ya yang di akhir perkataan yang ada titik tapi tidak berbaris. Contoh kat situ ijlisi. Ya kat situ ada titik tapi tak ada baris. Jadi kat situ perkataan tu adalah fi'il. Alamat yang kelima, nunut taukid. Nunut taukid ni nun yang untuk meyakinkan. Okey, contoh kat sini bila orang tanya, pergi dah ke? Ya, saya dah pergi. Dia nak kata betul-betul dia dah pergi. Jadi kat sini dalam bahasa Arab dia pun bubuh nun di akhir perkataan tu. Jadi macam mana kamu nak kenal nun tu nun taukid? Kat sini dia letak nun taukid tu sama ada dia berbaris sukun, baris mati, ataupun berbaris syaddah. Maksudnya cara nak kenal nun taukid tu senang je. Dia nun yang sukun ataupun syaddah di akhir perkataan. Okey, aqsamul kalimat yang ketiga, huruf. Okey, huruf ni ialah satu perkataan
untuk menghubungkan satu perkataan dengan perkataan yang lain. Jadi kalau kamu nak hubungkan perkataan tu dengan perkataan yang lain, kamu kena letak huruf. Contoh, ala, fi, wa, an, bi, min dengan ila. Ala maksudnya di atas, fi ataupun atas, fi di dalam ataupun pada, wa dan, an mengenai, bi dengan, min dari atau daripada, ila ke ataupun kepada. Okey, yang ni huruf. Huruf senang je sebab biasanya huruf dia dalam satu huruf, biasanya ada satu huruf ataupun dua huruf. Jarang-jarang jumpa huruf tu dia 3 huruf. Okey, ni selesai. Okey, bab seterusnya ialah muzakkar dan muannas. Muzakkar ini lelaki, muannas itu perempuan. Maksudnya setiap perkataan dalam bahasa Arab bila dia kata isim ataupun fi'il, dia mesti ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Maksudnya dia salah satu, sama ada perkataan tu lelaki ataupun perempuan. Tak ada yang perkataan tu dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Tak tahu dia tu apa, tak boleh macam tu. Dia kena perkataan dalam bahasa Arab tu dia mesti ada lelaki ataupun perempuan. Okey. Macam apa yang dinamakan muzakkar dan apa yang dinamakan muannas. Al-muzakkar huwa ismun yadullu ala dhukurah. Maksudnya muzakkar tu apa-apa nama yang menunjukkan kata lelaki, itu lelaki. Contoh Muhammad. Muhammad tu mesti nama orang lelaki. Tak ada tiba-tiba nama dia Muhammad tapi dia perempuan, tak boleh. Muhammad tu mesti lelaki. Okey, yang kedua qalamun. Qalamun dia lelaki. Okey. Yang kedua al-muannas. Apa itu muannas? Macam mana yang dinamakan dengan perempuan kata? Ismun yadullu alal unusah wa fihi alamati ta'nis. Maksudnya isim muannas ni apa-apa nama yang menunjukkan kepada perempuan dan padanya alamat ta'nis, alamat perempuan. Maksudnya kita nak kenal isim muannas ni, dia ada sifat-sifat keperempuanan dan ada tanda-tanda katakan yang itu perempuan. Okey, dan di antara alamat ta'nis, macam mana kita nak kenal perkataan tu kata untuk perempuan? Macam mana kita nak kenal kata, oh yang ni muannas, yang ni muzakkar. Okey, kat sini dia datangkan 3 alamat untuk kita kenal perkataan itu muannas. Alamat yang pertama, ta al-marbutah. Maksudnya, cara paling utama untuk kita kenal yang tu perkataan tu lelaki atau perempuan, bila kata perkataan tu ada ta marbutah di akhir perkataan. Bila kata ada ta marbutah, okey, confirm kata perkataan tu memang perkataan muannas. Jadi, perkataan yang ada ta marbutah di akhir perkataan tu dia mesti muannas. Okey, alamat yang kedua, alifut ta'nis al-maqsurah. Alifut ta'nis al-maqsurah ni ya yang tak ada titik di akhir perkataan. Contoh al-asha, az-zikra. Ya yang tak ada titik di akhir perkataan tu dia adalah tanda kata perkataan tu untuk perempuan. Contoh kat sini ya yang tak ada titik tu. Al-asha dengan zikra lagi atasya. Jadi kalau huruf yang perkataan yang ada huruf yang tak ada titik di akhir perkataan, jadi perkataan tu adalah muannas. Okey, dan yang ketiga, alifut ta'nis al-mamdudah. Alifut ta'nis al-mamdudah ni alif dan hamzah yang di akhir perkataan. Maksudnya alif tu kena duduk sekali dengan hamzah. Tak boleh alif tu kat depan ataupun alif tu kat tengah. Ataupun alif dan hamzah tu duduk sekali tapi kat tengah perkataan, tak boleh. Dia kena duduk di akhir perkataan. Okey, yang ini 3 alamat, 3 tanda untuk kita kenal perkataan itu muannas. Kalau tak ada alamat ni, maksudnya dia muzakkar. Okey, itu cara paling mudah. Maksudnya, kalau perkataan tu ada salah satu daripada 3 alamat ni, dia muannas. Kalau tak ada, dia muzakkar. Macam tu je. Okey, sekarang kita balik pada pembahagian muannas. Okey, pembahagian muannas ni dia ada 2. Muannas ni sendiri terbahagi kepada 2. Yang pertama, al-muannas majazi. Yang pertama muannas majazi, yang kedua muannas hakiki. Muannas majazi ni dia tak ada tanda yang mengatakan dia tu perempuan, tapi perkataan tu memang digunakan untuk perempuan. Jadi orang kata yang ni dia complicated sikit lah. Macam muannas hakiki ni dia memang apa-apa nama yang digunakan yang ada 3 alamat tu, okey, hak tu muannas hakiki, ataupun nama orang tu nama orang perempuan. Jadi dia muannas hakiki. Contoh Fatimah. Fatimah ni memang kita memang tahu dah yang tu nama orang perempuan. Lepas tu Fatimah tu sendiri ada ta marbutah di akhir perkataan. Jadi okey, memang confirm dah yang tu untuk itu perkataan tu memang muannas. Jadi yang tu muannas hakiki. Muannas majazi ni perkataan yang tak ada tanda ta'nis. Maksudnya tak ada ta marbutah, tak ada alif, tak ada alif mamdudah, tak ada alif maqsurah. Tapi Arab gunakan dia, letak sifat dia ataupun gunakan fi'il untuk perkataan tu guna fi'il yang muannas. Contoh Asy-syamsu musyriqatun. Asy-syamsu musyriqatun tu
Asyamsu tu tengok tak ada ta marbutah, tak ada alif mamdudah, tak ada alif maksurah. Tapi tiba-tiba sifat dia ada ta marbutah. Jadi kat situ asyamsu tu maksudnya dia isim muannas, tak boleh guna untuk isim muzakkar. Yang tu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.